Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel aku, Khairuddin Abdul Hamid. Untuk video kali ni, aku nak cerita sikit lah secara ringkas apa maksud traveller, apa maksud backpacker dan apa itu turis. Based on aku baca-baca ni, banyak gila pendapat pasal tiga benda ni lah. Tapi apa yang aku nak sampaikan ni ialah based on pemahaman aku lah, hasil daripada pembacaan-pembacaan aku sebelum-sebelum ni. So basically backpacker dengan turis tu dalam kategori yang sama lah, which is traveller. Traveller kalau ditranslate dengan mudah ke dalam bahasa Melayu ialah pengembara, which is kita mengembara daripada point A ke point B contohnya lah. So tak kisahlah macam mana kita pergi daripada point A ke point B tu, asalkan kita keluar daripada point yang kita selesa ataupun tempat yang kita dah selesa ke satu tempat yang kita tak biasa, so itu kira as a traveller lah. That's why aku berpandangan backpackers dengan turis ni adalah pengembara. Cuma apa perbezaan backpacker dengan turis? Pada pandangan aku, backpacker ni macam not well planned punya traveller lah. Dia still ada planning, tapi mungkin planning dia minimal dan dia asal boleh lah, macam tu lah, asal boleh. So kita tak fair lah kalau kita cakap backpacker ni dia tak ada planning langsung. Dia ada plan, still ada plan, cuma dia tak plan sedetail-detail ni lah. Dia just plan surface je. Biasanya backpacker ni jenis orang yang free man. Dia tak ada komitmen, tak ada hutang nak tanggung, tak kena pergi belajar dekat universiti ke, nak pergi sekolah ke, tak ada keluarga yang perlu dibesarkan ke. Komitmen dia mungkin minimal. Dan biasanya backpacker ni budak-budak muda lah, yang baru habis SPM ke, baru habis belajar degree, diploma ke. So diorang keluar mengembara selama mana yang diorang mampu dan nak lah, sebabkan tak ada komitmen-komitmen tadi. Tapi ada juga backpackers yang senior-senior mengembara time diorang dah pencen bersara. Before that diorang kumpul duit banyak-banyak and then ambil decision untuk bersara dan keluar mengembara menggunakan duit yang diorang tadi. And at that time confirm diorang dah tak ada komitmen apa-apa lah. Mungkin anak-anak dah besar ke, hutang-hutang semua dah habis bayar ke, macam tu lah. Kalau kita tengok backpackers ni juga, diorang biasanya akan travel sorang-sorang. Susah lah kalau nak nampak diorang travel dalam grup yang besar. Kalau dalam grup pun mungkin dalam 2-3 orang. Itu pun susah nak nampak. Sebab biasanya backpackers ni sorang-sorang lah. Aku rasa mungkin mudah kot diorang nak bergerak, mudah diorang nak buat keputusan. Sebab kalau banyak kepala otak dalam satu group travel tu, dia macam susah lah kita nak buat keputusan. Kena bincang dulu, kena dapatkan kata sepakat. Jadi dia macam lari lah daripada maksud backpackers tu. Sebab backpackers kira macam kita menyerahkan diri kepada takdir. Dan backpackers ni juga disebabkan diorang dapat travel dalam tempoh masa yang lama, diorang berpeluang lah untuk pergi deeper kepada tempat-tempat tu. Maksudnya diorang dapat pelajari lebih mendalam pasal culture ke, pasal local food yang memang orang lokal makan. Berbanding dengan traveller jenis turis, dia opposite daripada backpackers lah. Maksudnya dia well planned traveller lah. Turis ni kira macam bukan free man lah, bukan orang yang bebas. Dia still ada komitmen, dia still ada keluarga untuk disara, dia still perlu pergi kelas nak belajar, dia still ada hutang-hutang yang kena bayar. That's why lah dia tak ada masa macam backpackers untuk travel lama-lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan macam tu. Jadi dia ambil kesempatan cuti rehat. Mungkin dalam setahun dia ambil 7 hari untuk travel atau 3 hari untuk travel lah. Dan biasanya geng-geng turis ni dia ada kekuatan kewangan lah. Sebabkan dalam tempoh setahun tu dia boleh menjana pendapatan dia, dan dia kumpul-kumpul duit dan ambil cuti rehat 7 hari contohnya untuk pergi travel. So 7 hari itulah duit yang dia spend hasil daripada pendapatan yang dia kumpul tadi. Cuma itulah, turis ni bila travel dalam tempoh yang terhad, dia tak dapatlah go deep in culture kat suatu tempat tu. Dia just terpaksa hadap lah apa yang common. Kalau dia buat research lebih sikit, mungkin dia dapat tahulah tempat-tempat yang memang really local spot lah, bukan tempat turis. Tapi pada aku, turis ni ada dua jenis juga. Dia ada jenis yang
own plan, maksudnya dia plan trip tu sendiri dengan turis yang pakai travel agent lah. Dia ada duit, dia bayar ke travel agent dan travel agent arrange je semua itinerary trip tu. Beza untuk dua jenis turis ni pula, biasanya turis yang own plan ni dia akan buat research yang lebih lah untuk hasilkan itinerary yang memuaskan hati dia, berbanding macam turis yang pakai travel agent tu dia just keluar duit. Ni duit aku, kau sebagai travel agent bawalah aku pergi ke mana-mana sahaja asalkan tempat tu membahagiakan. Macam tu lah. Dan biasanya travel agent akan bawa dekat spot-spot turis yang common lah kan. So itu dia beza turis yang own plan dengan pakai travel agent. So aku dah cerita dah apa itu traveller. Lepas tu dekat traveller tu ada backpacker, and then opposite dia pula ada turis, dan dalam turis ada pecahan own plan atau pakai travel agent lah. Kalau korang tanya aku biasanya jenis traveller yang macam mana? Berdasarkan kehidupan aku sekarang dan preference aku more to traveller yang jenis turis dan own plan lah. Disebabkan aku dah ada commitment and everything, aku tak ada banyak masa lah untuk backpack. Bila tengok member-member yang backpack ni, seronok juga sebenarnya. Tapi itulah, kehidupan kita berbeza kan. Dan aku suka plan from the scratch. Prefer study dulu tempat tu lah sebelum aku pergi. Bila kita plan sendiri ni, dia sebenarnya tak ada rigid sangat kita kena follow that itinerary. Kita still open for perubahan lah masa kita travel tu. Contohnya kalau dalam plan kita dah set hari Isnin kita nak pergi point A, tapi mungkin kita terbangun lambat ke, kita rasa cuaca tak sesuai ke masa hari tu, kita boleh tukar ke plan B. So bila kita plan sendiri tu, kita bebas untuk tukar-tukar plan. Dan aku juga suka cabaran masa travel tu. Contohnya macam kita tertinggal train ke, kita sesat ke. So biasanya kita akan lebih hargai benda-benda yang kelakar macam tu lah. Okay, aku rasa tu je aku punya pandangan pasal traveller, backpacker dengan turis. Aku tak tahulah benda ni pernah dibincangkan secara ilmiah ke, ada keluar dalam jurnal ke sekian-sekian. Aku tak sure, tapi kalau benda tu tak ada lagi, mungkin kita boleh buat jurnal sendiri. Kita boleh buat research kita sendiri. Ataupun korang sendiri ada pandangan korang, boleh bagi tahu pandangan korang juga. Dan share jugalah, based on aku punya pandangan ni, korang jenis traveller yang mana? Backpacker ke turis? Okay, itu saja untuk perkongsian aku untuk hari ni. Itu saja, bye.